suara 121212. Cubaan suara 121212. Cubaan suara. Halo, kopi Kamilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Diharapkan semuanya sihat-sihat belaka. Di samping arwah-arwah anda sekalian, okey. Sorry lah ya. Maaf, lama lah kita tak bersiaran ni sebelum ni ya. Untuk hari ni saya nak share sikit lah, okay, berkenaan dengan kenapa arwah kita merajuk tak mau makan. Okay? Kenapa arwah kita merajuk tak mau makan. Okey, jom. Zaz. Okey, arwah kita ni merajuk tak mau makan ada banyak sebab. Banyak sebab. Okey, kita ambil dari kecil lah. Kita ambil arwah, contohnya baby arwah. Baby arwah first dulu, ni ikut pengalaman saya. Orang lain mungkin berbeza lah. Okey, pengalaman saya dulu masa bela baby arrow, mula-mula sampai tu, saya beli dulu daripada Tuan Ajib Anwar. Cari lah kat Facebook tu, Tuan Ajib Anwar. Ajib Anwar nama dia. Saya beli Super 8 ni lah, saiz 3.5 inci. Berapa tu harga tak ingat tu masa tu. Masa nak atau lebih kot. 3 besar sikit daripada ikan bilis. Datang dengan sampai depan rumah, kawasan rumah saya tu dengan bas ekspres daripada Ipoh sampai depan kolej tempat saya duduk ni. Okey, depan kawasan kolej saya duduk ni. Saya pergi ambil dengan ni kat bas lah, ambil kat bas lah. Sampai-sampai dapat driver bas tu bagi ni satu box box ais tu kecil Tengok, saya pun buka lah, sampai rumah buka cari ikan tak jumpa. Rupanya halus ingatkan besar, rupanya 3 inci setengah tu, tak banyak mana je, pendek je, kecil halus je. Lepas tu, tapi masa tu dah set up siap dah. Tuan Najib ajar set up tank tu lah. Sebelum ikan sampai, dia suruh set up tank dulu, running air dulu, seminggu 2 minggu, test dengan lampam. Lepas tu baru boleh masuk ikan arwah, baru masuk ikan kisa kita. Okay? Dan masuk-masuk je tu dengan cara yang betul lah. Masuk dengan cara yang betul seperti yang saya ajar sebelum ni. Rendam dulu bungkusan plastik tu kan dalam akuarium kita kan. Lepas tu dah cukup masa tu, lepaskan lah. Masa tu ada lagi lampam dalam tu. Masa nak lepas arrow tu yang saiz 3.5 inci tu, ada lagi anak lampam 2 ekor kalau tak silap ya. Okey. Lepas tu lepas arrow tu dengan cara yang betul. Lepas tu tak bagi makan lagi masa tu. Sebab katakan kena bagi dia stabil dulu, berenang elok semua, okey. Okey, baru kita cuba bagi makan, okey. Okey, masa tu mula-mula sampai. Tapi memang tak mau makan. Dalam 2-3 hari tu memang tak mau makan. So pertamanya perubahan suasana. Tak kira arwah kita kecil atau besar, kalau dia pindah tempat, dia akan tak mau makan. Kalau paling lama pun mau seminggu 2 minggu kat lah, tak mau makan. Kalau main dengan tempat baru ni. Tapi ni sebab dia arwah kecil, baby arwah ni dia mungkin dia baru lagi hidup. Dia boleh sesuaikan tempat tu dengan baik kot. Jadi saya dah masa asalnya dalam seminggu tu kot. Dalam seminggu tu dia hari ke berapa saya tak ingat, baru dia nak makan. Okey. Itu perubahan tempat. Okey, punca dia satu adalah perubahan tempat dan suasana akuarium kita. Okey. Satu lagi punca dia tak mau makan, pernah jadi juga sebabkan anak lampam yang kom dia tu, yang anak lampam nak test akuarium tu. Saya nak test akuarium tu pakai anak lampam kan. Anak lampam tu buat dia stres. Sebabnya anak lampam tu kacau makanan dia. Saya bagi ulat-ulat kecil arrow tu, Super 8 ni dulu kecil-kecil, bagi ulat halus yang bersaling kulit. So dia lembut. Okey. Nak dapat yang saling kulit tu bukan senang. Kena tunggu. Dalam bekas ulat tu kena tunggu. Yang mana yang bersaling kulit, baru kita ambil bagi. Dah ambil bagi yang saling kulit elok-elok, lampam tibai pula. Lampam tibai, semua dia tibai. Jadi membuatkan baby arrow kita tu, baby arrow saya lah, jadi stres lah. Dia tak mau makan lah. Tak dapat makan. Okay? Itu salah satu. Itu kedua. Okay? Komteng kacau. Sampai dia buatkan dia tak boleh nak makan.
tak mau makan pun boleh jadi juga Komteng tengok ni. Macam parrot ni. Duduk kacau kan, nampak ni. Parrot ni dah tua-tua pun kacau kan. Kacau ni. Arrow super red besar ni. Berani dia okey. Okey, dapat dua kan. Satu perubahan suasana, satu Komteng, punca menyebabkan arrow kita tak mau makan ataupun tak dapat makan. Okey. Okey, yang ketiga. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga sebab dia tak mau makan, stres. Stres satu tadi sebab Komteng kacau, dia stres. Satu lagi sebab stres. Stres tu punca apa? So kita kena cari punca stres tu sebab apa. Contohnya macam saya punya ni, K7 ni, okey, K7 ni. Kata tiba-tiba benda yang buat dia stres, dia melompat. Memang kaki lompat ni sisik tu tak tahu berapa kali cabut, tak tahulah, nak recover balik dah duduk tenggelap. Jadi dia tak boleh nak lambatlah recover sebab dia sekali lompat 2-3 sisik cabut, sekali lompat 2-3 sisik cabut. Tak tahu sebab apa dia stres atau apa. Mungkin sebab cicak jatuh atas akuarium tu, dia nampak, dia tangkap. Sebab dia tak keluar akuarium Jadi selepas dia lompat tu dia jadi macam, nak kata pasif tak pasif, berenang masih lagi berenang, tapi dia bagi makan dia tak mau. Maksudnya itu salah satu punca kan. Sebab dia stres, dia lompat. So mungkin sebab dia sakit. Sisik-sisik cabut. Okay? Jadi dia tak mau makan, dia stres. Tak mau makan. Itu punca lah. Salah satu lagi. Lagi apa lagi? Macam contoh Tonyan ni. Tonyan ni pernah, dia bukan tak mau makan. Dia nak makan. Dia tangkap makanan tu. Contohnya saya bagi dia cengkerik. So dia tangkap makanan cengkerik tu. Dia kunyah-kunyah, pop dia luar. Maksudnya dia bukan tak nak makan, dia nak makan. Tetapi menu tak kena. Mungkin menu lah. Menu juga salah satu punca. Dia, ikan kita tak mau makan. Jadi apa yang saya buat masa tu, saya tukar menu. Saya bagi dia, jangan kacau. Saya bagi dia tukar menu cengkerik, saya bagi dia udang. Bagi udang tengok boleh makan, nak makan. Siap telan lagi. Okey. Okey tu udang. So saya pun bagi udang pula sampai dia jemur udang. Maksudnya menu tu dia boleh buat jemur juga So dia tak mau makan. Lepas tu lepas jemur udang, bagi ulat pula. Tonyan ni dia banyak kira sikit. Banyak kira apa, tapi dia setakat ni alhamdulillah tak ada masalah apa. Dia cuma sebelum ni dia pernah ada sindrom gigi ekor. Gigi ekor. Dia kena sindrom gigi ekor, gigi ekor. Tapi selera makan dia okey. Gigi ekor tu nanti saya cerita macam mana dia punya macam mana saya buat betulkan balik sindrom dia tu. Macam saya pulihkan balik sindrom dia. Jadi kita bagi pada tempat makan dia ni. So dia tak mau. Udang pun dia ada limit kat time dia. Sampai satu masa dia akan jemur. So dia akan luah. Kunyah-kunyah luah. Tukar pula menu lain. Buah menu ulat pula. Ulat besar lah. Ulat besar, okey makan. Okey bagi makan. Sebenarnya dia jemur, tukar lagi pula. Jadi kerja kita tukar menu lah. Kalau arwah kita tu tak mau makan, katalah kita bagi tak mau makan, tukar je menu dia. Okey, itu salah satu. Berapa dah? 4 kan. Mula perubahan apa ni, keadaan akuarium, perubahan suasana akuarium. Yang kedua Komteng. Yang ketiga tadi apa? Stres sebab faktor-faktor lain sebabnya dia lompat. Lagi apa lagi? Menu juga kacau juga, kacau juga dia punya kehendak makan, selera dia. Okey. Yang kelima apa? Yang kelima selalunya sepatutnya yang ni pertama sebenarnya. Punca tak mau makan sebab air. Sebab air. Air kotor, air tak bersih menyebabkan dia stres. Sebab arwah ni stres je, kita jaga stres dia. Arwah stres cari punca. Kenapa? First kita cek air lah. Selalu kita akan cek air lah. Kalau air okey, so okey lah dia. So ni yang kelima ni air lah. Cek air. Akuarium kita dah lama tak basuh ke, okey. Filter tak cuci ke, tak overhaul ke, so check situ. Okey. Macam mana? Okey, clear Setakat ni cukup 5 kot saya bagi 5.
Pertama tadi apa? Tepi ni masuk gambar ni. Yang pertama tadi apa? Pertama tadi keadaan suasana akuarium, perubahan suasana. Perubahan suasana ni ada satu lagi. Kita tukar stiker pun, dia boleh effect juga dia punya selera makan. Boleh effect juga dia punya kehendak. Dia bukan kehendak, dia punya apa? Stres lah. Semua tu punca ada stres. Sebab stres tak makan boleh cakap benda lalut ni. Okay, maksudnya yang tadi tu semua adalah trigger kepada stres dia yang menyebabkan dia tak mau makan. Itu betul ayat dia. Dalam perubahan suasana akuarium, kadang kita pindah ikan ataupun ikan baru masuk akuarium, dia memang tak mau makan. Paling lama 2-3 minggu pun ada. Ada kes tu 2-3 minggu, sebulan pun dia tak makan. Okey. Kemudian Comteng kat kacau dia, punca dia merajuk tak makan. Okey, kemudian apa lagi? Faktor luar lain, stres atau sakit, dia sakit pun dia buat tak makan. Kemudian yang keempat tadi menu, yang kelima air. Okay, itulah. Setakat itu saja. So apa yang kita perlu buat, kita sebagai pembela tuan ikan tu, bila ikan tak mau makan jangan risau. Jangan risau dia tak mau makan. Okey. Asalkan dia berenang okey. Apa lagi? Berenang okey. Air kita jaga okey. Tukar air secara berjadual, ikut jadual. Maksudnya air bersih lah. Air bersih, tukar filter semua, tukar mechanical filter, span semua tukar, salt filter tukar. Okey. Janji kita jaga air je. Okey. So ikan kita, insya-Allah ikan kita akan baiklah, akan berada dalam keadaan baik walaupun dia tak makan. Okey. Sebab katanya ikan ni dia aro ni dia boleh tak makan selama 3 bulan. Terutamanya yang jantan lah. Yang jantan simpan anak dalam mulut kan. So ini bukan saya kata, ini saya tengok baca dalam buku lah. Dia kata aro ni boleh tak makan 3 bulan. Terutamanya proses dia simpan anak dalam mulut, mengeram ke apa? Mengeram kan nama dia. Saya tak tahulah. Tanya toke-toke faham tahu kot. Okey. Okey. Itu saja untuk hari ni lah. Jadi cukup tekan ni 5 dulu. So akan datang kalau saya terjumpa ada masa lagi saya akan sambung lagi. Okey. Okey, macam mana? Okey. Zas. Okey. Itu saja untuk kali ni. So jangan lupa subscribe, like, share dan tekan tombol loceng. Ikutlah akan datang ada lagi video baru. So nanti dia akan naiklah notification. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Zas.